Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Ini adalah video kita yang kedua bagi chapter 2 ya. So, sebelum ini kita telah membincangkan tentang ungroup data. So now di dalam video kedua ini kita akan belajar pula tentang group data, di mana kita akan fokuskan kepada 3 perkara berikut, iaitu histogram, frekuensi polygon dan juga OGIF ya. 3 benda ini. Now kita akan belajar pelan-pelan ya. Kita tengok dulu, ini kamu boleh baca dan sebagainya. Okey. Now kita pergi kepada frekuensi distribution. Tadi sebelum ni dalam video 1 kita dah menyentuh juga mengenai frekuensi distribution kan, tetapi itu adalah melibatkan ungroup data. Now sekarang kita nak belajar mengenai group data. Macam mana daripada ungroup data tu kita nak buat group data dan kita nak kira frekuensi distribution dia. So inilah cara dia. Baik. Di dalam frekuensi distribution ada beberapa perkara yang kita perlu tahu dan juga beberapa istilah yang kita kena recap balik lah, kena ingatkan semula. Yang pertama adalah number of class, ya, number of class dan juga class width ataupun class size. Okey, sebenarnya bila kita nak bincangkan tentang group data tu, kita nak buat ini ya. Sekejap, kita nak produce this thing. Kalau kamu nampak ini ini ya, kita nak produce this thing sebenarnya. Yang kamu nampak ni, kita ada apa, annual income 15 hingga 30, 31 hingga 46 and so on lah. So ini adalah group data. Ya, ini adalah group data di mana kita akan dapatkan frekuensi dia. Sama juga, tetapi kita dah susun elok-elok dalam kategori yang lebih tersusun macam ni. Nampak ya? So ini adalah group data. Jadi istilah yang kita nak belajar ada 2 basically untuk mula-mula ni, iaitu the number of class dan juga class width ataupun class size. Untuk the number of class, kebiasaannya di dalam soalan diberi. Ya, diberi. Untuk peringkat kita diberi. Tetapi kalau sepatutnya, kebiasaannya the number of class ini kita kena kira. Untuk kursus ini, number of class is given. Jadi tandaannya adalah K. Ya, misalnya K sama dengan 5. So K sama dengan 5 bermaksud ada 5 kelas. Nanti saya tunjuk contoh ya. Yang kedua adalah class size ataupun disebut class width. Formula yang kita gunakan adalah yang berikut, iaitu max tolak min over K. K ni kita tahu kan, iaitu bilangan kelas kan. Number of class itu adalah K. Okey, ini tak ada isu, biasanya diberi. Max dengan min ini dia merujuk kepada the raw data. Data yang diberi itu, dilonggokkan data dalam banyak-banyak data tu, max adalah data nilai yang paling tinggi. Contohnya, kalau kita tengok satu data yang diberi itu, dia ada nombor 1 hingga 100 misalnya. 1, 2, 3 sampai 100, maka maksimum tu adalah 100. Minimum tu adalah 1. Okey, itu adalah maksud dia. Max minus min over K. Itu adalah class size. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ini yang saya sebut tadi ya. Yang pertama ini, yang ini tadi, yang number of class ini. Number of class ini normally is given. Tetapi sebenarnya dia ada formula untuk mencari dia. Nilai ya. Formula tu nak mencari nilai K, sebenarnya kita pakai ini. 1 tambah 3.3 log n. Log asal 10 ya. Log n. N tu apa? N tu adalah bilangan data. So kalau bilangan data tu ada 100, maka n ini 100. So macam tu. Tapi kita tak perlu runsing mengenai formula ini sebab untuk kursus kita ini the number of classes is given. Baik, jika kita lihat yang ini dalam modul kamu, yang benda-benda ni semua tak adalah. So saya buat sendiri yang ini untuk tujuan video kita. So
the number of class yang kita sebut 5 tadi tu, yang K sama dengan 5 tadi tu, dia merujuk kepada yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Okey, ini adalah the number of class. Ya, bukannya yang ini. Nampak tak? Kalau kita pergi kepada the class number 1 yang ada 15 hingga 15/30 ni, ini bukan number of class. Ini adalah class size. Ya, ini adalah class size. So macam ni ya. Ini kita tengok kemudian. So saya ingin merujuk kepada number of class ini, dia adalah yang ini, ada 5. Kalau ini 6, maka bilangan ini ada 6. Kalau 7, bilangan ini ada 7. Okey, ini adalah number of class. Yang ni ya. So ingat ini dulu, number of class. Lepas tu baru kita pergi kepada size class. Yang ini. Ya, size class ataupun class width, lebar class. Ya, lebar class ataupun size class. Kita ada formula iaitu max tolak min per K. Faham kan? Max tu apa, min tu apa. Baik, ini adalah satu cara. Satu cara lain untuk kita menentukan class size adalah kita menggunakan ini, iaitu upper boundary dan juga lower boundary. Di mana kita akan buat penolakan, upper boundary akan tolak lower boundary. Nanti kita lihat apa itu upper boundary, apa itu lower boundary, apa itu upper limit, apa itu lower limit. Okay, so ada dua cara ya. So dia depends pada data yang ada. So basically kita boleh guna yang ini atau kita boleh guna yang ini. Ini adalah for the class width. Okay, ini adalah dia punya formula dia. Ya, class width max minus min over K. Ya, K adalah the number of classes. Baik, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan kepada table ini yang kamu nampak ini dan dipenuhi dengan contingan-contingan saya ini. Ini adalah another sample of data. Cuba kita lihat ada berapa kelas kat sini. Kita boleh kira ya. Bilangan kelas dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi dia punya kelas dia ada 6. Alright. So maksud dia yang ini ya. Saya rujuk kepada yang ini. Kejap. The number of class ni. The number of class sekarang ada 6. Untuk contoh ni lah. The number of class ada 6. Okey, katalah kita stick dengan data yang ada ini, iaitu 301 to 400, ataupun dia buat perkataan to, ataupun dia ada tandaan sengkang tu kan, 301-400. So macam tu, samalah, istilah tu sama je sebenarnya. So jadi kita nak melihat satu-satu istilah ya. Istilah yang pertama, sebelum tu kamu nampak ya, saya ada buat short form kat sini. Nampak ni, LL, UL, LB dengan UB. LL ni merujuk kepada lower limit. UL ni adalah upper limit. LB ni adalah lower boundary. UB ni adalah upper boundary. Alright. So, dalam soalan, kebiasaannya dia bagi ni je. Dia bagi ni sahaja. Okey. Dia bagi ini. Jadi, kita sendiri yang perlu identify the class boundaries. Kita sendiri yang perlu identify the class midpoint. Boleh So, daripada sini, daripada class limit ini, kita lihat. Dia semua sama ya. Saya terangkan barisan pertama saja. Yang lain semua sama. Okey. 301 ini disebut lower limit. 400 ini disebut upper limit. 300.5 ni, 300.5 ini disebut lower boundary. 400.5 ini disebut upper boundary. Jadi,
macam mana kita nak dapatkan lower boundary dan juga upper boundary? Contohnya, katakan kita nak mendapatkan upper boundary iaitu 400.5 ni. Apa yang boleh kita buat adalah kita akan pertimbangkan yang ini. Tengok kerja saya ya. Kita akan ambil 400 tambahkan dengan 401, kita bahagi 2. Itu cara kita dapatkan upper boundary, which is here. Nampak ya? Saya tulis kat sini 400 tambah 401 bahagi 2. Kita akan dapat 400.5. So, guna cara itu untuk mendapatkan semua nilai-nilai yang seterusnya. Jadi kita akan dapat pattern yang sama. Macam ni. Nampak jadi ada satu perkara yang jelas dekat sini. In most cases, kalau kita diberi class limit yang macam ni, apabila kita nak mempertimbangkan class boundaries, kita akan perhatikan dia ada plus minus 0.5. Betul tak? Kan? Dia ada plus minus 0.5. Misalnya, kalau kita tak diberi ini, kita pun tak nak kira yang ini. Contohlah kan, kita tak nak kira yang ini. Kalau kita hanya ada ini sahaja, misalnya 301, kita ada 400, maka the lower boundaries kita ambil one step ke belakang. Ini 301 kan? So, kalau kita di belakang dia akan jadi 300.5 kan? Yang ini pula 400. So, sebelah kanan dia adalah 400.5. So, itu yang saya maksudkan dengan plus minus 0.5 tu. Cuba kamu lihat kan? Kalau kita perhatikan setiap nombor ini 601. So, dia punya lower boundary adalah 600.5. Nampak so, kalau ini dia punya upper limit 700, maka dia punya upper boundary dia jadi 700.5. Nampak So, satu berkurang 0.5, satu lagi bertambah 0.5. Okay? So, biasanya dia berlaku macam tu. Tetapi not all cases. Jadi kalau dalam kes-kes tertentu kita tak nak kena check menggunakan yang ini. Kena tambah 400 tambah 401 kita bahagikan dengan 2. Baru kita confirmkan betul tak dapat 400.5. Tapi in most cases, yes, it happen like this. Okey, ini adalah class limit, class boundaries. Lepas tu satu lagi istilah adalah class midpoint. Nama pun midpoint itu titik tengah kan? Okey, untuk mendapatkan midpoint ini ada dua cara. It depends pada student. Untuk mendapatkan titik tengah, sama ada kita menggunakan class limit ini ataupun kita boleh menggunakan class boundaries yang ini. Cuma kebiasaan dia kita akan menggunakan class boundary. Cuma tak salah kalau kita juga menggunakan class limit. Cara dia mudah sahaja. Kita tambahkan 2 ni, kita bahagi 2. Macam ni. Okey. Ataupun kalau kita nak menggunakan class boundaries, kita tambahkan 2 ni, kita bahagi 2. Macam ni. Okey. So, itu cara dia. So, jadi kamu boleh tengok semula ya. So, sekarang ni kita dah start off dengan beberapa istilah yang kita kena ingat. Mungkin sebahagian daripada kamu dah ingat tu. Dah ingat benda ni. So, should be okay lah. Sesiapa yang belum yang tak berapa nak ingat, boleh refreshkan semula. Okay, now kita pergi kepada yang ini pula. Class size. Macam mana kita dapat 100 ni? Kan? So, sekarang kita ada table. Let's say kita ada table. Macam mana kita nak dapatkan class size ni? So, kalau kita dah ada table macam ni, cara untuk dapatkan class size ni ada dua cara. Sama ada kita nak menggunakan the class limit ataupun kita nak menggunakan class boundaries. Cuma cara tu sedikit berbeza. Jadi, kalau kamu nampak kat sini, cara yang pertama ini, jika kita nak menggunakan the class limit. Saya ambil contoh mana ni? Ini saya ambil contoh yang last kali ni. Yang 801 to
900. Okey, so kalau kita nak kita lihat kelas limit, kita nak mengukur, nak mendapatkan class size ataupun class width. Kalau kita guna yang ini, maka cara dia adalah 900 tolak 801 kena tambah 1, baru dapat 100. Ini kalau kita mempertimbangkan kelas limit. Tapi kalau kita guna kelas boundaries, kita hanya perlu tolakkan sahaja 900.5 ini, tolak terus dengan 800.5. Straight away kita akan dapat 100. Boleh ya? So saya khawatir pelajar confuse dekat sini. So berhati-hati apabila kita nak mendapatkan selang kelas tu, size kelas itu. So it depends pada kita guna yang mana satu. Kalau pakai kelas limit, cara dia sekian. Kalau pakai kelas boundary, cara dia sekian. So saya dah tunjukkan macam mana kita nak mendapatkannya. Boleh ya? Okey. Tak apa, kalau tak ingat tak apa, video ni boleh kita tonton banyak kali. Okey, further up kita ada, okey, ini benda yang telah saya terangkan, tak perlu terangkan yang ini. Okey, kita pergi kepada my extra notes. So kita buat sedikit revision dekat sini. Apa yang kita ada? Kita ada midpoint. Macam mana nak dapatkan midpoint ini? Okey, ini adalah kita punya kelas. Ya, telah pun disusun lah. Ini adalah group data. Ya, telah pun disusun. Nanti kita belajar macam mana kita nak susunkan yang ini. Macam mana kita dapat sehingga dapat bentuk yang macam ni. Itu step kedua lah ya. So sekarang ni kita belajar istilah. Jika kita diberi kelas macam ni, how to get the midpoint adalah macam tadi So kita boleh menggunakan the class limit. So kita ada lower limit, kita ada upper limit. So kita tambahkan kedua-duanya, kita bahagi 2. So macam ni lah, 34 tambah 43 divided by 2, we will obtain 38.5. Dapat inilah. Dan seterusnya. So macam tu ya. So don't worry about the frequency. Saya nak tunjuk contoh how to get the midpoint saja. Ini adalah midpoint. Okay, second table adalah macam mana kita nak dapatkan boundary dia. Boundary dia. So, cuba tengok pattern. Tengok pattern ya. Kita pertimbangkan barisan yang pertama ini dulu. Kita ada 34, 43. So, where is the lower boundary? Lower boundary adalah dekat sini, betul tak? Sini adalah lower boundary. Upper boundary? Dekat sini. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So, sebelah kiri ni, iaitu lower boundary ni, dia akan jadi 33.5. Ingat tak tadi saya ada sebut plus minus 0.5? So macam itulah. Ini adalah lower boundary. Sementara upper boundary dia dekat sini adalah 43, maka upper boundary dia adalah 43.5. Nampak tak? Ya. Satu sini, satu sini. So cara yang sama kita guna untuk the rest of the class sampai dapat ke bawah ini. Okey, ini adalah kita belajar istilah dulu macam mana untuk dapatkan midpoint, macam mana untuk dapatkan lower boundary dan upper boundary dan seterusnya. So di sini adalah class size. Saya tunjuk contoh ya, class size ataupun class width. Cara dia, tengok kita nak pakai yang mana satu. Yang nombor satu ini, kalau saya pakai apa? Kalau saya pakai class limit. Nampak ya, saya kena tambah 1 kat sini. Yang nombor 2 ini pula, saya pakai boundary. Kalau pakai boundary, kita hanya perlu tolak sahaja. 43.5 tolak 33.5, kita dapat 10. So, jangan confuse ya. Yang confuse tentang pencarian class size jika kita diberi table macam ni. Okey, habis yang itu, kita pergi kepada ini apa? Ini adalah class width. Ini dalam handout kamu ya. Ini kamu boleh lihat. Saya tak akan perincikan ini. Benda yang sama sahaja seperti yang saya terangkan tadi. Kita pergi kepada ini. Macam mana kita nak buat the group data tu? Okey, kita ada contoh ya. Kita contoh, kita akan refer kepada example 2.1 di mana soalan dia adalah yang ini ya. Construct
a group frequency distribution for the data using 5 classes. Nampak tak? Dia dah bagi awal-awal bilangan kelas dia berapa. Ada 5. So maksudnya K sama dengan 5. Okey. So jadi cuba kita lihat data dia. Data dia sebenarnya data tu adalah raw data, iaitu ungroup data. Nampak tak yang ni? Nampak tak? Staff 1, staff 2, staff 3 sampailah staff berapa ni? 14. Ada lagi ni. Ni 15 sampai 30. Ya? Ada 30 staff, ini contoh ya. Ada 30 staff. Lepas tu ini adalah annual income dia. Ya, gaji tahunan 24,000, 75,000 sampailah kepada 92,000. Jadi semua benda ni adalah data yang tidak tersusun kan. Jadi kita nak susun dia. Kita nak groupkan dia. Now kita belajar macam mana kita nak groupkan data tersebut. Jadi pertama sekali kita tanya, how many classes? Kelas dia adalah 5. Jika 5, kita dah tahu dah. Okey, kotak kecil ni apa? Kotak kecil ni adalah jawapan dia tau. Ya, ini adalah jawapan dia. Jadi cuba kita lihat jawapan dia. Ada berapa kelas sekarang? Cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? So, bila kita nampak 5 classes, dah boleh buat table consist of 5 classes. Yang belah dalam ni belum lagi diisi tau. Belah dalam ni belum isi lagi. Kita baru siapkan table kosong. Ada 5 kelas sahaja. Itu daripada sini. Okey, maksud dia table kosong inilah. Ya. Table kosong yang ini. Annual income, tally. Tally ni kalau nak buat, buatlah. Tak buat, tak apa. Lepas tu baru kita kira frekuensi. Alright. So, apa info yang kita ada? Info yang kita ada, satu je baru. Iaitu the number of class. Iaitu K sama dengan 5 kan? So, ini satu. Lepas tu, kita dah boleh kira class width. Ataupun class size. Kan kita ada formula kan? Kita ada max tolak min per 5. So, jadi kita akan menggunakan formula ini untuk mencari class width. So, max tu apa? Min tu apa? Telah pun saya jelaskan sebelum ini. Max adalah nombor yang paling tinggi. Min adalah nombor yang paling rendah. Nombor yang mana satu? Yang ini ya. Bukan yang ini. Ini numbering. Yang ini. Kena tengok. Ini 24. Ini 75. Ini 79. So, kena cek satu-satu. Yang mana yang paling tinggi. Yang mana yang paling rendah. So, jika kamu semua cek. Kita akan dapati. Maksimum dia adalah 92. Minimum dia adalah 15. Tulis saja kat sini, kita just fill in the blank ya. Fill in the blank 92 tolak 15 bahagikan dengan 5. Alright, dan kita akan dapat satu nombor titik perpuluhan, katakan 15.5. So, jadi kalau kita dapat 15.5, kita ada dua choice. Kita takkan nak biarkan 15.5, kita tak nak dalam titik perpuluhan. Okey, so kita tak nak dalam titik perpuluhan, kita nak dalam whole number. Ya, 15 ke, 16 ke dan sebagainya. Jadi, kalau kita bertembung dengan nombor yang titik perpuluhan macam ni, kita ada choices sama ada kita nak guna 15 ataupun 16. It's up to you. Tak salah pun. Okey, tak salah pun. Ini hanya suatu guideline sahaja. Alright. So, untuk modul ini, penulis ini, dia menggunakan 16. Tak apa, kalau kamu nak guna 15, tak ada masalah. Jawapan tetap sama je nanti. Jawapan akhir pasti akan sama. Boleh ya? So, dalam contoh ini, we choose 16 for convenient. So, kita pilihlah 16. Kita pilih 16. So, maknanya size kelas tu 16. Jadi, cuba kita lihat kat sini. Saja kita cek ya. Kalau ini adalah jawapan dia, cuba kita tengok, betul ke saiz kelas ni 16? Saja tengok. Ini 15, ini 30. How to check the size class? Macam mana nak check size kelas? Kalau kita diberi kelas limit, kita kena buat 30 tolak 15 tambah 1 kan? So 30 tolak 15, 15 tambah 1, 16. Jadi, betul lah 16 kat sini. Okey?
Okay, so kita dah belajar mengenai how to find the class width kat sini. Lepas tu kita nak start off numbering. Macam ni kan. Ini dia start dengan 15, betul tak? 15, dia start dengan 15, betul? Dia lepas tu dari 15 itu dia kira 16, dia kira dia punya class size tu 16, dia end up dengan 30. So macam itulah. So kita nak start dengan apa? Kita nak start dengan we choose the lower limit as 15 or less. Okay. Sebabnya apa? Sebabnya macam ni. Kan kita ada maksimum 92, betul? Kita ada minimum dia adalah 15 kan? So bila kita nak start off kita punya jadual, kita boleh start dengan nilai minimum ini ataupun satu nilai yang lebih rendah daripada 15. Misalnya nak start dengan 14. Tak ada masalah. Ya? Tak ada masalah apa-apa kalau kita nak start dengan 14. Cuma kalau kita nak start dengan 14, dia jadi apa? Saya tulis sikit ya. Kalau kita nak start dengan 14, dia jadi, kalau 14 kan, dia jadi berapa? Kalau 14, dia jadi sehingga berapa sini? Dia akan jadi sampai 29. Nampak tak? So dia tak jadilah 15 to 30. Dia akan jadi 14 to 29. Lepas tu 30 to some numbers. Lepas tu buat lagi dan seterusnya. Dia akan jadi, table tu akan jadi macam ni. Dan kalau kita guna macam ni, tak ada masalah apa-apa. Betul aja. Ini pun boleh. Ini pun boleh. Yang ini pun boleh. Jadi dalam contoh modul ini dia start dengan 15. So seperti yang saya sebut tadi ya, kalau kamu kata kamu nak start dengan 14, tak ada problem apa-apa. So 14 sehingga 29. Just ensure kita punya kelas dia follow kita punya class size. So kalau kamu kata kamu pilih 16, 16 lah. Kalau kamu kata kamu nak pilih 15, 15 lah. It depends on you. Ini tak ada isu. Okay, so jangan kita fikir, oh this is the only method. No, tak ada. Ini pun kita ada option. Sama ada pilih 15 ke 16. Yang ini pun ada option juga. Nak pilih 15 ke 14. Ataupun nak pilih 13. 13 pun boleh. Tak ada masalah apa-apa. Cuma janganlah rendah sangat. Jangan ambil 2 pula. Kalau 2 tu dah jauh sangat tu. Ambil yang sekitar-sekitar 15 lah. 15, 14, 13. That should be okay. So macam tu. Okay guys. So itu. Lepas tu kamu lihat kat sini. Ini sebenarnya dah saya terangkan tadi ya. Dah terangkan tadi. Dan ini dia. So ini cara kita dah nak build up tadi tu. Kita buat susun elok-elok ya. So kita dapat 15 hingga 30, 31 hingga 46, 47 hingga 62, seterusnya sehingga 79 ke 94. So macam mana kita nak dapatkan frekuensi? Kita kena kira. So kita kena kira within this class apa nombor yang berada di dalam kelas ini. Maksud dia kita kena follow, kena tengok semula yang ini. Kena tengok semula ni. Table ini, data asal ini, the raw data ni kan, kena kira. So nilai di antara 15 hingga 30 misalnya kan. 15 dan 30 tu termasuk ya, include. 15 dan 30 tu include. Nombor-nombor 15 hingga 30 kita kena cari dekat sini. Kena cari, kena dapatkan dia punya bilangan dia. Berapa kali? So itu adalah frekuensi. Kena cari kat sini lah. So kena penuh lah ini ya. Kena cari ni. Ini ada satu nombor, ini ada satu nombor, ada satu nombor dan seterusnya. Itu adalah frekuensi distribution. Ini kamu kena buat ya. So bila boleh bincang dengan kawan-kawan to ensure the answer. Macam ini. Lepas tu ini adalah frekuensi. Dan
Seterusnya kita ada benda yang sama yang kita belajar dalam video 1, iaitu relative frequency dan juga percentage. Yang ini. Jadi dekat sini saya boleh kata boleh tambah pada table di atas, iaitu boleh tambah dekat sini lah. Boleh tambah dekat sini. Buat 2 kolom lagi. Ni 2 kolom. 2 kolom. So untuk tambah relative frequency dan juga percentage. Okey, jadi ini adalah satu cara kita nak buat, iaitu kalau relative frequency seperti biasa, iaitu frekuensi kena bahagikan dengan total frekuensi. Nak dapatkan percentage, relative frekuensi yang kita dapat tadi tu kita darabkan dengan 100. Just exactly seperti yang saya terangkan di dalam video 1 sebelum ini. Ni cuma cara sama. Dalam video 2 ni adalah how to produce this. Ini macam mana kita nak produce the group data ni. Kelas ni macam mana kita nak dapat. Itu the main issue kita. Nak dapatkan frekuensi ke, nak dapatkan relative frekuensi ke, nak dapatkan percentage ke, itu small matter. Itu hal lain. Tapi ini kena betul dulu. Okay, this is how it works. Ini yang kita dapat tadi tu. So kita pergi kepada my extra notes kat sini. Kita boleh lihat kat sini ya, extra notes. Okay, kita ada contoh ini. As you can see here, ini raw data. Dia longgokkan semua maklumat. Number of books sold weekly for 50 weeks by a bookstore. So ini dia. Ini raw data dia. Macam-macam lah. So jadi info yang paling penting. So bilangan dia 50. Okey, tak apa. Kita nak lihat nilai minimum dia adalah 35 dan nilai maksimum dia adalah 95 kan? So jadi ini benda penting ni untuk dapat. Ini untuk dapatkan apa ni? Ini untuk dapatkan size class. Ya, the class size or the class width. So jadi cara nak buat. Cara nak buat adalah ada a few step. Step pertama ni, ini saya saja guna rumus untuk menentukan nilai K. Nilai K tu apa? Nilai K tu adalah bilangan kelas. Tetapi di dalam soalan, kamu semua tak perlu runsing, yang ini tak perlu hafal, sebab nilai K tu biasanya diberi. Cuma saya tunjuk contoh. Saya tunjuk contoh, kalau saya pakai rumus, apa cerita? So, dalam contoh ini, bila saya guna rumus, yang ini kamu tak perlu tunjuk ya. Ni saya terang aja. Bila kita guna rumus, kita dapat nilai K itu adalah 6.6. So, dekat sini kita boleh pilih. Nak pilih 6 ke, nak pilih 7 ke, terpulang kepada kita. Ini tak ada isu. Jangan pilih nombor yang pelik-pelik lah. Bila kita kira guna rumus, kita dapat 6.6. Lepas tu, bila kamu nak pilih K, kamu pilih 8. Salah lah macam tu. So, kena cari nombor yang hampir-hampir. So jadi kita ada 2 choice saja, sama ada 6 ataupun 7. Katakan kita ambil 7. Bila kita ambil 7, maksud dia bilangan kelas kita 7. Jadi cuba kita lihat. Betul tak ni? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak? This is how we start to build our table. It depends pada bilangan kelas terlebih dahulu. So kita pun buat. Kita dah tahu dah ada 7 kelas. So bila kita dah tahu apa dah ada 7 kelas, kita kena kira apa pula? Kena kira the size, the class width. The class width. Jadi the class width ini ada formula kan? Max tolak min over K. K kita tahu kan? K kita tahu. Oh, saya buat K ni berapa ni? 6 ke 7? Oh, ini saya buat 6 ya. Cuba kita buat 7 lah. So, kalau kita buat 7, kita dapat berapa ya? Kita dapat 95 tolak 35 bagi 7. Kita dapat berapa? Kita dapat 8.5. Ya, 8.5. So, 8.5. Okey, ini 85. Ini salah ya. Ini kenapa 10 pula ni? K6, K7. Supposedly ini adalah 7. Cuba tengok ini ada berapa? 34 dengan 43.
34 dengan 43, kalau kita lihat 43 tolak 34 tambah 1, berapa dia punya? 10 ya. So 10 kat sini. So lebar kelas kat sini sepatutnya ini adalah ini kalau kita lihat ini 8 kan. Max tolak min, mana tadi max? Max berapa? Max dia adalah 95 tolak 35 bahagikan dengan 7, kita dapat 8.5, dapat 9 lah. 9. So dia guna 10. So yang ni pakai 6. So kalau 6, okey, ada satu, so ada mistake kat sini. So 1 2 3 4 5 6 7. Okey guys. Kalau macam tu, kalau kita guna 7, ya ada 7 kelas, dekat sini it should be 7 kan. Ini should be, saya betulkan terus, should be 7 dekat sini. Ini should be 7 dekat sini. Kalau macam tu, dia jawapan kita adalah 95, saya kira semula, bahagi 7, dia akan jadi 8.5. So kita boleh katakan more or less kita boleh, ini should be 9. 9 so kena 9. So kalau 9, oh ini maksud dia handout yang saya dapat ini pun salah juga ni. So maksud dia kalau macam tu, kita betulkan terus. Dekat sini, ini, yang ini, should be apa? Oh, very good. Kita boleh detect salah lah. Ini, should be, kalau kita nak start dengan 34, so 34, dia akan start dengan 34, sehingga, berapa ni? Dia punya class width adalah 9. So dia akan jadi 42. Good. 42. Alright? Okay, bila bincang dengan kamu ni, baru saya perasan yang handout My Extra Note ini pun ada juga kekurangan dia. So this is how it goes. Ini paling penting. So kita sendiri telah pun menganalisis apa yang kita faham, dan kita dapat cari salah nota yang saya sediakan pada kamu ni. Okay, so macam itulah proses seterusnya. So 34 42, lepas tu 43 52 and so on sampai habis lah. So kita buat macam tu. Okay, so itu cara kita start dengan dia. Jadi cuba kita perhatikan ya, dalam contoh yang My Extra Note ini yang saya beri ini, cuba lihat kita start dengan nombor apa. Kita start dengan nombor 34 kan. Okey je, kita start dengan nombor 34. Okey, mungkin ada di antara kita yang kata, boleh tak kita start dengan this minimum point 35? Yes, jawapannya boleh, tak ada masalah apa-apa. Kalau kita start dengan 35, kita buat balik. Kalau kita nak start dengan 35, dia akan jadi 35. Okey, kita punya class size berapa? Berapa tadi? Class size 41. Kita 9 kan? Okey, dia akan bagi kepada 41. Betul. Terima kasih. Okey, dia akan jadi macam tu dan sampai habislah. So macam tu. Yang penting kita ada 7 kelas. Yang penting ada 7 kelas, kita punya size kita 9. So macam tu. So, itu cara kita nak buat table. Ya, itu yang paling penting ya. Ini kena praktis ya. So, kena praktis. Apa contoh yang kita dapat, sila ambil satu contoh, tutup all the solution, start from scratch. Buat balik mula-mula. So, we need to determine the number of class. Kita nak dapatkan size class. Lepas tu, baru kita buat satu-satu. Kita cuba itu 2-3 kali dalam a few example, dan kita akan master dalam perkara ini. Sebab nak buat table ini yang paling penting sekali. So kalau kita start dengan benda yang salah, habis semua. Kita nak buat OGIF ke, nak buat histogram ke, kita nak buat apa ke, semua game over. Habis semua. Dia akan terikut semua, salah daripada mula, salah sampai habis. Cuma bila kita dalam exam tu, kita tak penalize macam tu. Kita lihat jalan kerja. Jalan kerja betul, still got marks. Tapi the accuracy is not there. So bila tak ada accuracy,
dia akan salah. Contohnya macam ni kan, yang kita nampak macam ni kan. So structure dia betul, cara dia betul, tetapi the accuracy is wrong. So jadi markah ketepatan tu akan definitely akan kosong lah. So macam ni. Ini contoh dia. Alright. So ini apa pula? Ini adalah cara kita nak dapatkan. Ini benda yang biasa ya. Ini benda yang common. Kita belajar sebelum ni. Kita the lower boundary, the upper boundary, the midpoint, the frequency. So macam ni ya. So since kalau kita katakan kita guna ni lah ya. Kita guna ini, walaupun kita tahu ini adalah not accurate kan, kita dah check tadi tu. Kalau kita guna ini, kita nak dapatkan lower boundary, it is very easy. Belah sini 34, of course the lower boundary gonna be 33.5. Ini 43, the upper boundary gonna be 43.5. So kita dapat ini, kita dapat ini. Okay, itu adalah upper and lower boundary. Lepas tu the midpoint macam biasalah ya. Tambahkan 2 ni, kita bahagikan 2. Itu adalah midpoint. Penting ke nak cari midpoint ni? Penting ke nak dapatkan lower boundary, upper boundary ni? Ya, penting. Sebab kita nak guna dia apabila kita nak buat apa? Bila kita nak buat histogram, kita nak buat ogive, kita need all these things. Sebab itu kita kena belajar yang ini. Okey, ini apa pula? Ada lagi tak? Ya, ini yang kita dah belajar sebelum ni ya. What is the relative frequency, dan juga apa ada 2 ni? Relative frequency. Ini adalah percentage ya. Ini adalah percentage. This is the percentage. This is the percentage. So, cuba ingat semula apa yang saya dah terangkan sebelum ini. Apa itu relative frequency dan apa itu percentage. Just exactly same apa yang kita telah tahu sebelum ini. Okay guys, so that's all for video 2. Kita akan sambung dalam teaching video yang akan datang. Thanks for watching.